الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بالقبول وتمام كل السول ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباتنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا ولمعلمنا مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى، والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنان، وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi kesempatan kepada kita seperti waktu-waktu yang lalu untuk kita bersama-sama sekali lagi duduk seketika mendengar sebahagian daripada kalamullah dan juga daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mendengar perkataan-perkataan ulama yang mudah-mudahan dengan mendengar perkataan-perkataan yang baik ini akan dapat menyuburkan hati kita, akan dapat memberikan cahaya dalam hati kita, akan dapat memberikan hikmah dalam hati kita, supaya kita dapat mengenal lagi apa dia perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan apa dia daripada segala suruhan-suruhan Allah Subhanahu wa taala yang patut kita tunaikan dan apa yang patut kita tinggalkan. Hadirin hadirat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, malam ni malam yang penuh keberkatan, malam yang termasuk di antara malam doa hamba dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu malam Jumaat, yang masuk dalam malam sebaik-baik malam yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam yang mulia ini janganlah kita lepaskan dengan melakukan perkara-perkara yang tidak memberi manfaat dalam kehidupan kita. Maka gunakanlah kelebihan malam Jumaat ini sebaik-baik penggunaan waktunya dengan memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyakkan membaca kalamullah, dan dengan memperbanyakkan bermuzakarah tentang hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan malam yang penuh keberkatan ini kita bersama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala musibah, bala dan bencana yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kita ni. Kita akan menyambung semula pengajian kita pada malam ini
dengan bersama-sama bermuzakarah berkenaan dengan kitab Adab Perempuan. Kitab pada muka surat 19. Kalau ada yang nota bertulis, kita lihat pelajaran yang keempat, iaitu adab kepada sekalian saudara-saudara. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid daraini amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang keempat, adab kepada sekalian saudara-saudara. Kalau malam semalam kita telah membicarakan tentang adab kepada kedua ibu bapa. Hari ini kita akan membicarakan adab kepada sekalian saudara-saudara. Siapa saudara-saudara di sini yang dimaksudkan? Saudara-saudara di sini adalah adik-beradik. Mereka yang lahir daripada rahim yang sama, iaitu adik-beradik kita, sama ada yang lelaki ataupun yang perempuan. Maka menjaga hubungan di antara adik-beradik ini ataupun menjaga hubungan dengan saudara mara ini ataupun saudara-saudara kita termasuk bahagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu semuanya adalah bersaudara. Maka fa aslihu baina akhawaykum, perbaikilah hubungan di antara saudara-saudara kamu dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nescaya mudah-mudahan kamu akan dilimpahkan rahmat dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelaslah di sini pada ayat yang kita bacakan tadi, walaupun Allah menyatakan orang-orang yang beriman, mana keseluruhan orang beriman ini secara hakikatnya kita bersaudara di atas ikatan keislaman dan keimanan. Maka yang terlebih utama lagi daripada kalangan orang yang beriman, iaitu ahli keluarga kita sendiri, yang sepatutnya terlebih dahulu kita menjaga, kita mengikat, kita memberikan rasa kasih sayang kepada mereka. Seandainya ada di antara saudara-saudara kita yang saling bermusuhan, fa aslihu baina akhawaykum, maka hendaklah kamu perbaiki hubungan di antara kedua orang saudara kamu yang saling berbalah ataupun saling bermusuhan. Mudah-mudahan dengan sebab berbaiknya kita di antara saudara-saudara kita dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita lihat sejak kebelakangan ini banyak musibah yang telah dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara sebabnya kerana kita tidak lagi menganggap menjaga hubungan kekeluargaan itu merupakan satu perkara yang penting. Kerana apa? Banyak kita lihat di akhir-akhir ini berlakunya permusuhan di antara saudara-saudara, di antara adik-beradik itu sendiri, berlakunya permusuhan di antara mereka, sehingga berlakulah memutuskan hubungan silaturahim di antara adik-beradik, di antara satu sama lain. Terkadang dengan sebab perkara yang besar dan terkadang dengan sebab perkara-perkara yang kecil. Selalunya berlakunya permusuhan ataupun berlakunya perbalahan di antara adik-beradik ini setelah kematian kedua ibu bapa. Dan ada ketika berlakunya permusuhan ini, perseteruan ini ketika ibu bapa tu masih hidup lagi. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebahagian daripada musibahnya, memberi teguran kepada kita supaya struktur kekeluargaan ini dijaga dengan baik. Kerana Nabi SAW membawa agama yang menghubungkan kebaikan di antara sesama umat Islam. Maka terlebih utama menghubungkan hubungan di antara sesama ahli keluarga itu terlebih utama. Nabi SAW dalam satu hadisnya daripada Abdullah bin Salam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, yakni daripada kalangan orang yang beriman, abshus salam,
Nabi perintahkan yang pertama, sebarkanlah salam. Ini sebarkanlah ucapan salam di antara orang-orang yang beriman. Bila kita bertemu di antara satu sama lain, maka kita sebarkanlah ucapan salam. Assalamualaikum. Kemudian orang yang menerima ucapan salam itu, mereka pun menjawab dengan jawapan salam yang telah diberikan. Maka Nabi suruh, wahai sekalian manusia, wahai sekalian umat daripada kalangan umatku, absus salam. Sebarkanlah ucapan salam. Sama ada ucapan salam dengan lisan ataupun ucapan salam disertakan dengan musyafahah, bersalaman di antara satu sama lain. Ini di antara perkara yang telah kita tinggalkan. Ini mengucapkan salam bukan sahaja kepada orang yang kita tak kenal, bahkan kepada orang yang kita kenal pun sudah kurang lagi kita saling menyebarkan salam. Kerana salam ini merupakan doa kita kepada saudara kita, dan saudara kita itu mendoakan kita. Jadi apabila kurangnya ucapan salam, maka kurangnya ucapan doa memohon kesejahteraan ke atas sesama umat Islam. Kerana itu Nabi perintahkan absyus salam, sebarkanlah salam, sebarkan ucapan salam kepada siapa yang kamu kenal dan juga kepada siapa yang mereka tidak kamu kenal. Jadi tidak menjadi satu kesalahan. Okey. Kemudian Nabi SAW menyatakan wa at'imut ta'am, dan berilah makan kepada orang. Sama ada orang itu daripada kalangan orang yang kamu kenal ataupun mereka yang tidak kamu kenal. Ini perintah Rasulullah, supaya kita memberikan sebahagian rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, kepada orang yang memerlukan. Walaupun terkadang kita memberi makan bukan kerana orang tu memerlukan, tetapi ia merupakan salah satu daripada perkara yang dapat memberikan kegembiraan kepada orang yang diberi makan. Terutama sekarang ni kalau kita lihat, apabila kerajaan kita telah menetapkan perintah kawalan pergerakan, maka ada sebahagian daripada saudara-saudara kita ni, sama ada mereka itu jiran tetangga kita yang terdekat ataupun mereka yang jauh daripada kita, mungkin ada sebahagiannya itu yang tak dapat lagi untuk keluar daripada rumah mencari rezeki seperti mana keadaannya sebelum berlaku perintah kawalan ini. Jadi mungkin ada sebahagian daripada mereka yang sebelum ini, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pendapatan mereka itu seumpama orang yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Mana apa yang mereka usahakan, itulah yang mereka akan dapati pada hari-hari tersebut. Jadi seandainya perintah kawalan pergerakan ini berterusan, mungkin ada sebahagian daripada saudara kita yang terputus bekalan makanan. Jadi sahutlah seruan Nabi ni, wa at'imut ta'am, berikanlah makanan. Maka kita perhatikanlah saudara-saudara kita yang memerlukan. Seandainya kita memiliki kelebihan daripada rezeki yang kita miliki, maka berikanlah kepada mereka. Kerana ini termasuk sebaik-baik amalan yang disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Nabi kata wasilul arham, hubungkanlah tali kekeluargaan, hubungkanlah silaturahim. Maksudnya apa di sini? Seandainya ada di antara kita saudara-saudara ataupun adik-beradik kita yang pernah terputus hubungan kerana perbalahan ataupun permusuhan, maka hubungkanlah. Ini masuk wasilul arham, menghubungkan hubungan kekerabatan yang telah terputus dengan sebab perkara-perkara yang telah berlaku ataupun permusuhan-permusuhan tertentu. Maka jadilah orang yang terlebih dahulu menghubungkan hubungan yang terputus. Jangan kita menjadi orang yang menanti. Kerana kalau kita simpan rasa keegoan kita rasa kita menyimpan rasa kehebatan kita merasa kita yang betul, maka hubungan tu akan semakin renggang dan semakin terpisah. Jadi jadilah orang yang senantiasa mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain, terutama kepada ahli keluarga kita sendiri, adik-beradik kita sendiri. Maka hubungkan. Dengan sebab kita hubungkan hubungan tersebut, maka turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang menghubungkan silaturahim, maka dia telah menghubungkan dirinya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang memutuskan silaturahim, seolah-olah dia telah memutuskan dirinya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi perintahkan wasilul arham, hubungkanlah silaturahim. Dan yang keempat, wasallu billail wan nasu niyam, dan solatlah kamu pada waktu malam ketika sekalian daripada manusia sedang tidur. Maksudnya apa? Bangunlah pada malam hari untuk mendirikan solat tahajud.
untuk kita bermunajat, untuk kita berzikir, untuk kita bermuhasabah, untuk kita beristighfar, untuk kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam ketika sekalian orang sedang enak di lamun tidur dan mimpi. Maka ketika itu kita bangunlah mencari kebaikan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana waktu malam, ketika kita melakukan ibadah pada waktu malam, iaitu pada waktu tahajud, kita menunaikan ibadah-ibadah pada malam hari itu, banyak keberkatan dan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama waktu sekarang lah ni, kita diberikan tempoh bercuti daripada melakukan aktiviti di luar. Kita dilarang untuk keluar daripada rumah. Ini merupakan salah satu daripada kelebihan, hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, supaya apa? Kita boleh memperbaiki nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum ini kita mungkin sering menjadikan alasan penat bekerja di siang hari itu menyebabkan sukar untuk bangun di malam hari, maka kali ini cuti yang panjang ini, siang kita tidak melakukan apa-apa aktiviti, kesibukan dan sebagainya, sepatutnya pada malam hari kita boleh bangun. Kita boleh melakukan ibadah, kita boleh berzikir, kita boleh membaca Al-Quran, kita boleh solat dan memperbanyakkan berdoa pada malam hari, menunjukkan kehinaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada waktu sepertiga malam itu merupakan di antara waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya supaya berada di langit dunia mendengar seruan. Siapa yang ingin bertaubat pada malam ini, khabarkan, Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya. Siapa yang memiliki hajat, mohonlah, kerana Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan hajatnya. Lagi-lagi di musim musibah ni sudah tentu banyak hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentu banyak permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali kita nak Allah Subhanahu wa taala menyegerakan, menghilangkan segala musibah yang semakin hari ini semakin menjadi bebanan kepada sekalian daripada umat manusia. Kita bimbang apa kalau berpanjangan musibah ini akan menyebabkan sebahagian daripada umat manusia, terutama orang yang beriman itu, hilang kesabarannya. Semakin luput keimanannya. Maka kita bimbang kerana itulah. Sebab tu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya musibah yang ada ni cepat-cepat disegerakan supaya berlalu. Maka bagaimana di antara caranya? Hubungkanlah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaikilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan menangis di malam hari, menyedari kesilapan diri kita, dan kita bertaubat bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya Nabi kata, ayuhannas, wahai sekalian manusia, setelah engkau sebarkan salam, memberi makan kepada mereka yang memerlukan makanan, engkau menghubungkan hubungan silaturahim, dan engkau bersolat malam pada malam hari, kalau kau melakukan dengan semata-mata mengharap keredaan Allah Subhanahu wa taala, tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk ke dalam syurga dengan sejahtera, dengan selamat dan dengan mudah. Kalau dapat menyempurnakan ibadah-ibadah yang Nabi kata itu, insya-Allah maka mudahlah untuk kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu daripada amalan yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita menghubungkan hubungan silaturahim. Kerana itu ada ancaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memutuskan silaturahim, maka dia terhalang daripada masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sebab tu kita nak tahu bagaimana adab kita dengan sekalian saudara-saudara kita. Kalau kita tak beradab dengan mereka, maka mudahlah untuk berlaku permusuhan. Terkadang permusuhan yang berlaku dengan kata-kata, terkadang permusuhan ini berlaku dengan perbuatan, terkadang permusuhan boleh berlaku dengan memek muka. Berbagai-bagai cara permusuhan itu boleh berlaku di antara saudara-saudara ataupun adik-beradik. Baik, kita lihat. Berkatalah pengarang kitab ini, yang pertama dia bagi tahu, sayujianya, ia di sini dia fokuskan kepada anak perempuan lah. Sayujianya ia anak perempuan itu beradab dan hormat akan saudara-saudaranya. Sayujianya maksudnya mestilah, wajiblah atas seorang anak perempuan itu dia berkelakuan dengan sebaik-baik kelakuan, berkelakuan dengan sebaik-baik perangai, dan berkelakuan dengan sebaik-baik sifat,
dan hormat akan saudara-saudaranya. Sama ada laki-laki, yakni sama ada saudaranya yang laki-laki ataupun yang perempuan, ataupun saudaranya yang perempuan. Kerana apa? Kerana ia saudaranya ini, sama ada yang lelaki ataupun yang perempuan, itulah yang sehampir-hampir manusia kepadanya, kemudian daripada ibu bapanya. Itu sebablah kita ni kena menjaga hubungan, kita kena beradab dan kita kena menghormati saudara-saudara kita, yakni adik-beradik kita. Kerana apa? Kerana sehampir-hampir manusia, selepas daripada kedua ibu bapa kita, siapa? Adik-beradik kita sendiri. Mereka yang serumah dengan kita, itulah orang yang paling hampir dengan kita. Sedari kecil kita bersama dengan dia. Kan? Kalau kita yang sulung, maka kemudian kita ada adik. Kalau kita adik, terdahulu atas kita ada abang. Daripada kecil kita bersama. Jadi siapa yang paling hampir dengan kita sebelum kita kenal kepada manusia yang lain? Ahli keluarga kita. Sebelum kita mengenal rakan-rakan kita di sekolah, sebelum kita mengenal rakan-rakan kita di universiti, sebelum kita mengenal rakan-rakan kita di tempat kerja, maka sehampir-hampir manusia dengan kita itu siapa? Adik-beradik kita selepas daripada ibu bapa. Terkadang ada sebahagian daripada kita yang kewafatan ibu bapa sejak daripada kecil, maka adik-beradiknya itu yang terlebih utama di sisi dia. Dengan sebab keakraban inilah, dengan sebab dekatnya hubungan inilah, sewajarnya seorang anak perempuan itu mereka beradab dan hormat. Beradab dan letakkan rasa hormat, letakkan rasa kasih sayang yang selayaknya sebagai ahli keluarga yang sentiasa berdekatan dengan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, sayujianya menempatkan saudara yang besar itu seperti ibu bapanya juga. Sayujia yang ni wajiblah kita meletakkan kedudukan saudara kita yang lebih besar. Andai kata kita anak yang kedua, maka anak yang pertama tu dinamakan kedudukannya lebih besar daripada kita yang sulung. Kalau kita yang bongsu, maka atas kita tu ada lebih lagi daripada kalangan abang-abang kita ataupun kakak-kakak kita. Maka tempatkanlah kedudukan mereka itu seperti ibu bapanya. Tempat apa ni? Kadar hormat kita dan beradab kita seperti mana kita menghormati kedua ibu bapa kita. Tu letakkan tempat situ. Jangan letakkan sama dengan kedudukan kita. Ada setengah daripada kita tu tak hormat sehingga letakkan abang tu seumpama adik. Letakkan orang yang tua tu seolah setara dengan kita. Terkadang hak lebih teruk lagi, diumpamakan adik-beradiknya ni seumpama rakan-rakan dia di luar. Sehingga dia tak meletakkan kedudukan mereka ini sebagai orang yang dekat kepada dia. Dan ada sebahagiannya itu pula meletakkan ahli keluarganya ni sebagai musuh, melebihi daripada dia bermusuh dengan rakan-rakannya. Dengan kawan-kawannya bukan main lagi, boleh molek, lembut kata dan sebagainya. Tapi bila dengan adik-beradiknya itu seolah macam musuh. Umpama kucing dengan anjing, tak boleh jumpa. Saling nak bercakap, saling nak saling nak marah, saling nak benci dan sebagainya. Ini salah satu sikap yang salah, yang tak boleh dibiarkan, yang tak boleh dikekalkan. Kenapa? Dia akan merosakkan kebaikan dalam rumah tangga dan boleh menyebabkan terhalangnya keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sayujianya hendaklah menempatkan saudara yang besar itu seperti ibu bapa juga. Seperti ibu bapanya juga. Maka bagaimana menempatkan kedudukan saudara yang besar tu seumpama kedudukan ibu bapa juga? Maka janganlah membesarkan suara, jangan meninggikan suara ketika bertutur dengan dia, atau berbantah-bantah pada suatu apa jua pun perkara yang muafakat pada syarak. Jangan kita tinggikan suara bila berbual dengan dia. Kenapa? Dia abang kita, dia kakak kita. Dan jangan kita berbantah-bantah, yang ni kita nak berbalah, nak menolak apa jua nasihat dia yang muafakat dengan kehendak syarak, yang muafakat dengan apa yang dituntut oleh Allah dan apa yang dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan andai kata ada perkara yang tak membetuli akan syarak sekalipun, yang ditunjukkan dan yang diperkatakan oleh saudara kita yang lebih besar, maka gunakanlah kaedah sebaik-baik kaedah untuk menegur, untuk menolak, untuk menghalang ataupun untuk membantah. Jangan sampai kita menggunakan perkataan-perkataan yang tak elok, caci maki dan sebagainya, merendahkan kedudukannya, tak boleh.
Kan itu termasuk dalam seburuk-buruk adab kita dengan ahli keluarga. Begitu juga yang besar pun dia kena tahulah aturan dia bagaimana nak bertutur ataupun nak berkata-kata dengan adiknya yang lebih kecil. Atau menyalahi akan segala pesanan dan suruhan mereka itu, ataupun kita lawan akan segala pesanan, yakni nasihat, dan suruhan, yakni perintah mereka itu. Selama mana nasihat dan suruhan itu ataupun perintah itu membetuli akan tuntutan syarak. Dan seperti mana kaedah-kaedah asal lah, tidak ada ketaatan kepada kemaksiatan. Jadi ketaatan ni atas perkara yang muafakat dengan syarak. Jadi kalau adik-beradik kita yang besar tu, dia memberi nasihat kepada kita, dia memberi pesanan kepada kita, dan dia menyuruh kita ni melakukan satu perkara yang memang membetuli akan syarak, yakni perkara yang tidak bercanggah dengan syarak, maka jangan lawan. Jangan bantah. Jangan kita menyalahi. Terkadang sebahagian daripada kita ni, bila kita ada sifat kesombongan dan ada sifat ego kita rasa mungkin kita lebih cerdik daripada abang kita, ataupun kita ni lebih berilmu daripada dia, ataupun kita rasa kita ni lebih disayangi oleh kedua ibu bapa kita, maka kita selalu seolah-olah tidak mempedulikan pesanan dan nasihat daripada abang-abang kita, ataupun orang yang lebih tua daripada kita, daripada kalangan adik-beradik kita. Saya selalu suka ingatkan, kita mematuhi apa yang orang memberi nasihat kepada kita, jangan lihat siapa diri dia. Seperti mana berkatanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dia berkata, jangan melihat siapa yang berkata-kata. Maksudnya apa? Lihat apa yang dia sampaikan kepada kita, walaupun yang berkata-kata itu daripada kalangan ahli maksiat. Andai kata adik-beradik kita, abang kita, ataupun kakak kita, mereka ni maksudnya belum sempurna untuk menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila dia berkata dengan perkataan yang betul, dia memberi nasihat kepada kita sebagai seorang adik, dia mengajarkan kepada kita perkara-perkara yang membetuli akan syarak, maka terima. Jangan kita menolak. Jangan kita kata kau sendiri tak betul, kau sendiri tak buat taat kepada Allah, kau sendiri bermaksiat, kau nak nasihat kepada aku. Ini di antara perkara yang menunjukkan kita ni buruk adab. Itu namanya buruk akhlak. Kerana itu jangan lihat siapa yang berkata, lihat apa yang diperkata. Kalau dia menyampaikan kepada kita perkara yang betul, perkara yang elok, kenapa mesti kita nak ingkar? Adapun kalau dia tak tunai, itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dia menjalankan tanggungjawab memberitahu kepada kita tentang perkara-perkara yang baik. Kerana itu jangan kita menyalahi akan segala pesanan dan suruhan mereka itu, kalau termasuk perkara itu membetuli akan tuntutan syarak. Tapi kalau dia suruh kita buat benda-benda maksiat, maka wajarlah untuk kita ingkar. Wajarlah untuk kita tidak mengikuti apa yang disuruh. Baik. Kenapa kita perlu menjaga hubungan dengan mereka? Kenapa kita perlu meletakkan tempat yang mulia kedudukan mereka sebagai abang ataupun sebagai kakak? Dan kenapa kita perlu untuk mendengar suruhan dan nasihat mereka? Supaya kasihlah saudara yang besar itu kepadanya. Supaya abang dan kakak kita ni meletakkan rasa kasih dan sayangnya kepada kita. Dan bersungguh-sungguhlah ia mencarikan kesenangan dan manfaatnya. Dan supaya apa ni? Supaya abang-abang dan kakak-kakak kita ni, bila dia lihat keadaan kita ni sebagai adik yang boleh mematuhi, sebagai adik yang mendengar nasihat, sebagai adik yang berakhlak yang baik, maka bersungguh-sungguhlah adik-beradik kita ni berusaha untuk memberikan kesenangan dan kemanfaatan untuk diri kita. Seperti mana ibu bapa lah. Kerana tu penting kita jaga hubungan ni. Sebab apabila ibu bapa sudah tidak ada, maka adik-beradik kita yang besar yang akan memikul tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Tetapi kalau kita sebagai adik ni acuh tak acuh je, ataupun buat kepala kita, ataupun sombong, ataupun bersifat kurang hajar dengan abang-abang kita dan kakak-kakak kita, umpama contoh, maka mereka pun rasa malah lah nak beri kebaikan kepada kamu, kepada kita ni. Tetapi kalau kita menunjukkan ketaatan kepada mereka, kita menunjukkan sifat yang baik kepada mereka, memuliakan kedudukan mereka sebagai orang yang lebih tua, maka bersenang hatilah mereka tu nak beri kesenangan dan manfaat kepada kita. Itu kita kena jaga hubungan ni.
Kita kena jaga adab ni. Biar sama-sama tu dapat memberikan kemanfaatan. Yang kecil dapat memberikan kemanfaatan dengan patuh dan taat. Adapun yang besar dapat memberikan manfaat kepada yang kecil dengan memberikan kebaikan dan kelebihan. Tu. Sayu jianya ia anak perempuan ni lah. Sayu jianya ia anak perempuan ini berlemah lembut dan belas kasihan kepada siapa? Kepada saudaranya yang kecil. Kalau dia pula termasuk daripada kalangan orang yang lebih tua, dia anak perempuan yang sulung ataupun dia anak perempuan yang lebih tua, ada di bawahnya itu adik-adiknya, maka apa yang patut dia buat? Dia perlu bersifat lemah lembut dan belas kasihan. Jangan kita jadi orang yang cemburu. Terkadang bila kita ni jadi anak yang lahir dulu, kemudian ada adik, kita rasa cemburu. Cemburu umpama apa? Mak dan ayah kita ni akan beri kelebihan kepada adik kita, maka timbullah rasa cemburu. Terkadang kita khianat dia, terkadang kita dengki dia, terkadang kita menyakiti dia, terkadang kita ambil hak dia. Ini berlaku. Kenapa? Kerana tidak ada sifat lemah lembut. Jadi siapa yang bersalah dalam hal ni? Ibu bapa tu kena ajar. Kena ajar pada anak perempuan tu bahawa adiknya ini bukan satu bebanan, dan adiknya ni bukan untuk mencuri kasih sayang dia, bukan. Jadi maknanya kita kena ajar kepada yang lebih tua ni daripada kalangan adik-beradik ni, supaya apa? Berlemah lembut dan belas kasihan kepada saudaranya yang kecil. Sampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, laisa minna man la yarham saghirana. Bukan daripada kalangan kami mereka yang tidak ada rasa belas dan kasih kepada mereka yang lebih kecil. Walaupun hadis ni merujukkan makna yang lebih luas, tapi kita boleh ambil konteks dalam kekeluargaan macam itulah. Kalau kita yang lebih tua ni tidak ada rasa kasih sayang kepada yang kecil, kepada yang lebih muda, maka ia nanti akan mendatangkan kemudaratan. Nabi kata bukan daripada kalangan kami. Maksudnya apa? Mereka yang bukan berakhlak dengan akhlak kami. Ini akhlak para Nabi, iaitu mereka yang tidak ada rasa kasih kepada orang yang lebih kecil ataupun orang yang lebih lemah. Jadi sayu jianya ia berlemah lembut dan ada sifat belas kasihan. Belas kasihan mana ada sifat simpati dan sentiasa memelihara. Kena ada sifat nak memelihara adiknya yang lebih kecil tu daripada kemudaratan. Sama ada laki-laki ataupun perempuan, sama ada adiknya itu daripada kalangan lelaki ataupun perempuan. Dan janganlah ia anak perempuan yang lebih tua ni menyakiti akan mereka itu. Jangan sekali-kali kita khianat dia. Jangan sekali-kali kita dengki ke dia. Jangan sekali-kali kita buat sakit ke dia. Atau mengambil daripadanya akan sesuatu dengan tiada diredainya, ataupun kita mengambil barang dia tanpa keizinan daripadanya, tanpa dia redha, tanpa dia suka, tak boleh kita ambil. Jangan kita anggap kita lebih tua, kita boleh nak pakai barang dia suka-suka. Tak boleh, kerana tu hak dia. Maka kena tanya dengan dia, kena minta daripada dia. Terkadang perkara ni berlaku sejak daripada kecil lagi. Kalau daripada kecil kita tak ajar benda ni, maka akan membawa sampai ke besar. Kerana itu ibu bapa kena pandai. Pandai macam mana? Sebab tu anak kita yang kita miliki, sebelum dia ada adik, waktu tu berilah kasih sayang yang sempurna atas dia. Berilah keperluan-keperluan yang selayaknya untuk dia. Seandainya dia ada adik, ajarkanlah untuk berbahagi apa yang dia miliki. Supaya dia tahu sebagai kakak ataupun sebagai abang, tanggungjawabnya memberi kasih sayang kepada adik ni. Jangan kita menzahirkan kelebihan anak kita yang baru itu melebihi daripada kakak-kakaknya ataupun abang-abangnya. Nanti akan timbul rasa iri hati, akan timbul rasa cemburu dan dengki. Bila ada sifat macam tu, maka dia khianatlah. Barang adiknya dia tusuk ke, barang adik dia buang ke, barang adiknya dikoyakkan ke dan sebagainya. Ni kita kena ajar daripada kecil. Ni kata ulama kita ni betul sangat dah, membetulilah dengan kehidupan kita ni. Jadi jangan menyakiti akan mereka. Ni di antara adab. Atau mengambil daripadanya akan sesuatu dengan tiada diredainya. Kerana apa? Kerana yang demikian itu mendatangkan duka cita dan kemarahan ibu bapanya. Kerana kalau kita ambil
ataupun kalau kita menyakiti adik-adik kita ataupun mengambil sesuatu daripadanya tanpa keizinan dan keredaannya, yang akan menjadi lebih marah tu siapa? Ibu bapanya, ibu bapa kita sendiri. Akan rasa duka cita. Kenapalah kau ni suka sangat kacau adik kau? Lalu cakap macam tu. Kau ni tak ada kerja lain. Tu adik kau nangis, kau lah ni. Ni lah ni khianat ni, ambil barang. Awak punya barang ada dah kan? Selalu ibu bapa tu akan menunjukkan kemarahan dia. Jadi janganlah kita buat. Kerana kalau kita buat tu seolah-olah kita sengaja mendatangkan kedukecitaan dan sifat marah daripada ibu bapa kita. Jangan. Kerana memang lumrah lah kalau ada anak yang lebih kecil, kasih sayang dan tumpuannya itu memang pada anak yang lebih kecil. Jadi makna kita ni sebagai orang yang lebih besar tu, jadi kita kena faham lah. Tapi kalau peringkat anak yang masih kecil 5-6 tahun ni mungkin belum faham lagi. Mungkin dia akan anggap benda tu sebagai adiknya sebagai satu halangan, ataupun adik ni sebagai sebab ibu bapanya kurang kasih sayang. Ini peranan ibu bapa supaya jangan sampai anak kita rasa begitu. Kita kena tanamkan daripada kecil kepada anak-anak kita ni, supaya mereka ni ada sifat rasa kasih kepada ahli keluarganya yang lain. Okey. Dan menunjukkan sangat kekurangan adab. Kalau buat juga, maka nyatalah kekurangan adab. Kalau peringkat anak masih kecil tu mungkin boleh dididik lagi. Tapi kalau dah sampai peringkat umur kita akal balik ke atas, umur besar dah, masih nak balah dengan adik-beradik, masih nak ambil hak adik-beradik, masih nak khianat adik-beradik, masih nak sakit adik-beradik, itu memang tanda kita kata apa, buruklah akhlak seseorang tu. Tak betul lah kelakuan tersebut. Tak betul lah kelakuan tersebut. Bahkan kalau kita melakukan hal yang demikian ketika kita sudah dewasa, lagilah menambah kedukecitaan dalam hati ibu bapa kita. Jadi jangan buat ibu bapa kita ni bersedih hanya semata-mata kerana kelakuan kita yang buruk. Jadi raikanlah kehidupan berkeluarga, salinglah bantu membantu, saling mengambil berat di antara satu sama lain. Ini terutama dalam musim-musim begini ni. Terlebih utama kita kena bertanya dahulu apa keadaan ahli keluarga kita terlebih dahulu sebelum kita menyebutkan bertanya urusan orang yang di luar. Terkadang ada di antara kita sibuk mencari fakir miskin di luar rumah yang jauh daripada kita, terkadang sampai melangkah keluar daripada negeri, tetapi adik-beradik sendiri dalam keadaan kepayahan, adik-beradik sendiri dalam keadaan kesusahan, adik-beradik sendiri dalam keadaan kelaparan. Maka nanti kita akan dipertanggungjawabkan. Kita nanti akan dipertanggungjawabkan. Jadi kita kena tengok adik-beradik kita ni kena jaga. Walaupun kita bermusuhan dengan dia, di waktu-waktu macam ni lah kita nak gunakan kesempatan ni untuk berbaik-baik semula dengan dia. Kalau dengan orang lain kita boleh berlebih kurang, takkan dengan adik-beradik kita tak boleh. Seperti mana pepatah Melayu ada menyatakan, air dicincang takkan putus. Itulah ikatan kekeluargaan. Seteruk mana pun permusuhan kita, tetap daripada rahim yang sama, daripada ibu yang sama, daripada bapa yang sama. Jadi kerana persamaan itulah sepatutnya yang menjadikan kita ni lebih menjadikan ukhuwah dan kasih sayang berbanding daripada orang lain. Tak betul kalau ada orang yang lebih mengambil berat orang di luar rumah berbanding daripada ahli keluarganya sendiri. Salah perbuatan tersebut. Baik. Dan seterusnya, patutlah ia anak perempuan ini melakukan kepada sekalian saudara-saudaranya, sama ada yang lelaki ataupun perempuan, dengan lemah lembut dan baik perangai, sama ada pada pertuturan ataupun kelakuan. Mesti kena tunjuk lemah lembut, yang ni keelokan lah. Cakap tu bukan cakap nak kasar. Kemudian kalau perbuatan tu bukan perbuatan yang seumpama nak menunjuk kelebihan, tak, bukan. Makna dengan lemah lembut dan baik perangai. Maka apabila ada padanya suatu yang hendak diberi kepada saudaranya yang kecil, maka janganlah pula diputihkan mata akan saudara-saudaranya yang besar. Maksudnya apa? Kalau kita nak beri sesuatu kepada adik-beradik kita, seumpama kita nak beri hadiah kepada adik kita yang lebih kecil, jangan beri di hadapan abang-abang kita ataupun adik-beradik yang lain. Kalau memang tu je lah hadiah kita nak bagi pada dia. Supaya apa? Supaya adik-beradik yang lain ni seolah-olah tak seperti tak berputih mata, yang ni tak dapat sesuatu yang kita beri kepada yang lain. Mana kalau memang nak beri secara peribadi, berilah secara senyap-senyap. Kita jangan tunjuk depan orang lain. Orang ni kita tak bagi, orang ni kita bagi. Jangan ada sifat macam tu, dia kata. Kalau kita nak beri sesuatu kepada adik kita yang lebih kecil,
maka janganlah kita tunjukkan di hadapan saudara-saudara yang lain. Supaya apa ni? Supaya kasihlah saudara-saudaranya yang lain itu kepadanya, supaya tidak ada sifat iri hati. Supaya tidak ada sifat iri hati. Kena ada sifat keadilan. Nak bagi belaka. Kalau kita rasa kita nak bagi pada seseorang saja, maka berilah pada dia tu pada hari-hari yang tertentu, seumpama hari lahirnya. Maka kalau hari lahir ni tak jadi satu persoalan lah. Kalau kita nak bagi. Jadi kalau nak bagi orang ni, maka yang lain pun kita kena bagi. Jadi kalau kita nak beri ikut kadar kemampuan kita, maka berilah apa yang selayaknya kita boleh bagi. Supaya apa? Yang lain tu rasa bahawa mereka ni seolah-olah tidak diketepikan. Seolah-olah dia apa? Mereka tak rasa seolah-olah diasingkan. Adik-beradik ramai, tapi orang ni saja orang dapat, maka tak boleh. Jadi kena ajar daripada kecil macam tu. Ni peranan ibu bapa lah ni. Peranan ibu bapa, peranan kita semua sebagai ibu bapa ni kena ajar daripada kecil lagi. Supaya adik-beradik ni biar mereka ada sifat saling adil dalam memberi. Biar mereka ada rasa sifat untuk memberi dengan, kita kata dengan, bukan kata sama rata, tapi memberi kepada semua yang berhajat. Supaya apa? Supaya kasih sayang tu dia bertaut antara satu sama lain. Okay? Kemudian apabila ia melihat akan setengah daripada saudaranya berperangai yang mencederakan adab. Apabila kita melihat ada sebahagian daripada saudara kita, adik-beradik kita ni, yang berperangai dengan kelakuan yang tak elok. Umpama contoh, mereka tidak mematuhi akan tuntutan syarak. Yang perempuannya tidak pakai tudung, mungkin yang lakinya tidak menutup aurat, ataupun ada sebahagiannya yang sampai meninggalkan sembahyang, ataupun bercakap dengan perkataan yang kasar. Ini makna perkara-perkara yang mencederakan adab. Ini kelakuan yang tidak elok. Maka hendaklah dilarangnya, maka kena hendak larang dengan lemah lembut. Mana bil hikmah. Bukan dengan caci maki, bukan dengan hinaan, bukan herdik, bukan apa kita kata, bukan dengan kekerasan. Dan terangkanlah kejahatannya itu dan nyatakanlah kepada dia apa kejahatan yang dia buat dan apa kemudaratan yang akan dia terima kalau dia melakukan kejahatan tersebut. Serta nyatakan sekali kepadanya jalan-jalan yang betul. Ini namanya bil hikmah wal hasanah. Bila kita nak tegur seseorang, inilah kaedahnya. Mesti dengan cara yang baik dan hikmah. Apa bentuk cara yang hikmah? Kita bagi tahu kepada dia, oh ni benda salah, benda ni tak boleh buat, benda ni tak betul, tapi kau kena buat yang ni. Inilah sebenarnya yang dituntut. Inilah perkara yang baik untuk kamu. Tak kira sama ada perkara itu berkaitan dengan urusan ibadah ataupun dalam urusan keduniaan. Soal pekerjaan, soal apa kita kata, pembelajaran dan sebagainya. Mungkin sebagai adik yang kecil, mereka tak melihat kepada keadaan yang lebih depan. Tapi kita sebagai orang yang lebih dewasa ni, ataupun adik-beradik yang lebih dewasa, mungkin kita lebih dahulu mendahului pengalaman kehidupan berbanding dengan dia. Jadi kita boleh bagikan saranan-saranan yang baik. Kalau dia buat benda salah, tegur dengan cara yang baik. Kemudian ajaklah dia, bincang dengan dia, khabarkan kepada dia apa yang sepatutnya dia buat. Supaya dia nampak jalan keluar. Ini kalau kita asyik maki dia, marah dia, herdik dia, cakap dia yang bukan-bukan tanpa menunjukkan jalan yang betul, dia pun tak boleh nak keluar daripada masalah dia. Tak boleh nak keluar daripada kehidupan ni kalau kita tak tunjukkan jalan yang betul. Dan tak semestinya hal ini dilakukan oleh orang yang lebih besar ataupun adik-beradik yang lebih tua. Adik-beradik yang kecil pun kalau dia lebih mengetahui dan dia lebih memahami dan dia yang kita kata lebih berilmu tentang perkara-perkara yang baik dan yang buruk, dia lebih tahu, maka boleh juga. Kerana tu di sini kita kena, adik-beradik kena saling toleransi dan saling faham memahami. Jangan kita rasa berkerah dengan keinginan kita, mentang-mentang kita yang sulung kau, mentang-mentang kita orang tua kau, jadi bila adik cakap ni rasa tak boleh nak pakai, sebab aku yang lebih tua. Tak boleh ada sikap macam tu. Dalam rumah tangga, dalam adik-beradik tidak boleh ada sikap macam tu. Benda salah. Jadi apa yang betul kena bagi tahu. Dan bila dia beritahu tentang perkara yang betul, kena terimalah. Kena terima. Masing-masing kena terima. Itu ada toleransi dalam kekeluargaan. Ini di antara adab yang diajar.
Jadi kebanyakan ni permusuhan menjadi permusuhan semakin merebak apabila kita tidak tahu cara berkomunikasi antara adik-beradik. Kita lebih mendahulukan nafsu amarah kita berbanding daripada kita mencari penyelesaian yang baik. Sedangkan boleh untuk kita melakukan perbincangan sesama ahli keluarga, kerana kita adik-beradik. Kemana pun, apa pun yang kita buat, kita tak lari ke mana. Mana boleh memutuskan hubungan adik-beradik. Jadi kalau ada perselisihan, dengan cara yang baiklah kita berbincang. Jangan sampai bawa kepada berpecah belah, sampai kepada meninggalkan rumah, sampai kepada memutuskan saudara, sampai ada ketika mahu sampai kepada mati pun ada. Na'udzubillah lah kelakuan yang tersebut. Dan yang terakhir dia kata, jangan sekali-kali mengadukan kepada ibu bapanya. Jangan sekali-kali mengadukan kepada ibu bapanya akan hak-hak saudaranya. Maksudnya apa? Janganlah kita ni mudah nak jadi orang yang suka mengadu atas satu perkara yang dilakukan oleh adik-beradik kita. Kita sengaja nak biar ibu bapa kita ni letak sifat marah dia kepada siapa? Kepada abang kita, kepada kakak kita, kepada adik-beradik kita. Kita supaya ibu bapa kita ni hilang rasa kasih sayang kepada saudara kita. Jangan ada sifat macam tu. Melainkan kita mengadu untuk cari kebaikan, supaya ibu bapa kita ni menyelesaikan perkara-perkara yang dilakukan oleh adik-beradik kita, itu lain cerita. Tapi kalau kita sengaja mengadu-ngadu supaya ibu bapa ni meletakkan prasangka, ibu bapa ni meletakkan perasaan marah dan benci kepada adik-beradik kita, tu tak usah buat. Jangan sekali-kali kita ni menjadi orang yang menyebabkan hilangnya rasa kasih ibu tu kepada anaknya, rasa kasih ayah tu kepada anaknya. Dengan sebab apa? Mengadu-ngadu lah. Suka mengadu-ngadu benda hak sikit je, kadang benda yang kita kata tak sampailah merosakkan kehidupan dia, benda hak sikit tapi kita perbesar-besarkan. Sebab tu dia kata jangan sekali-kali kita mengadu kepada ibu bapa kita akan hak-hak saudaranya. Supaya apa ni? Supaya tiada terbiasa membuat fitnah. Supaya taklah kita ni terbiasa menyebarkan berita yang tak betul, fitnah. Yang ni kita menceritakan keburukan yang tak dibuat oleh adik-beradik kita. Ni banyak berlaku kadang. Bila kita tak suka dengan adik-beradik kita, maka kita pun cocok ibu kita. Ibu nak tahu tak ni, dia ni buat gini. Dia ni ambil gini. Dia ni kawan dengan dia ni. Dia ni buat ni. Padahal dia tak buat. Itu dia panggil fitnah. Berbicara perkara yang buruk tetapi tidak dilakukan oleh saudaranya. Kerana apa? Kerana iaitu fitnah tu. Dia kata kat sini kerana iaitu fitnah tu terlebih jahat daripada membunuh. Ni kata dia lah. Tapi kalau kita nak ikutkan, kalau diambil daripada terjemahan ayat Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl, itu yang dimaksudkan fitnah di situ ialah fitnah kekufuran. Fitnah kekufuran itu, fitnah syirik itu, menyekutukan Allah tu terlebih jahat daripada dosa membunuh. Adapun kalau fitnah dengan perkataan ni, selama mana dia masih beriman, tidaklah termasuk dalam dosa yang lebih besar daripada membunuh. Walaupun fitnah ni termasuk dalam dosa besar juga. Fitnah termasuk dalam dosa yang besar juga. Tapi tidaklah dosa fitnah ni melebihi daripada dosa membunuh. Yang dimaksudkan fitnah yang terlebih besar dosa daripada membunuh, iaitu fitnah kekufuran, iaitu fitnah kesyirikan. Baik. Jadi nasihat dia yang terakhir, dia kata jangan sekali-kali. Ini adab dia. Jangan kita sekali-kali mengadu-ngadu sampai membawa kepada fitnah. Sepatutnya kita sebagai adik-beradik ni, kita kena usaha biar apa? Biar kita adik-beradik ni semuanya mendapat kasih sayang yang sama daripada kedua ibu bapa. Kerana sudah pasti kita nak adik-beradik kita ni semua sama-sama dengan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi takkan kita nak redha ada sebahagian daripada adik-beradik kita ni akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wa na'udzubillah. Jadi di antara penyebab yang boleh menyebabkan kita dan adik-beradik kita ni masuk ke dalam syurga adalah redha kedua ibu bapa. Jadi bagaimana kita boleh membiarkan adik-beradik kita ni dalam keadaan tidak mendapat redha adik-beradik kita? Adakah sempurna keimanan kita? Tak. Sedangkan Nabi SAW menyatakan la yu'minu ahadukum hatta ahabba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna keimanan seseorang sehingga mana? Sehingga dia kasih kepada saudaranya seperti mana ia kasih kepada dirinya sendiri.
Itu. Terutama adik-beradik kita lah. Tak sempurna iman kita. Tak sempurna keimanan kita kepada Allah. Tak sempurna keimanan kita kepada Nabi SAW. Sehinggalah kita meletakkan rasa kasih kita kepada saudara kita tu seperti mana kita kasihkan diri kita. Kalau kita kasihkan kepada ketaatan, maka kita nak juga saudara kita tu melakukan ketaatan. Kalau kita kasihkan syurga Allah Ta'ala, maka kita nak juga ahli keluarga kita tu ataupun saudara-saudara kita ni masuk syurga seumpama kita. Baru sempurna. Jadi patut ke sebagai apa kita kata adik-beradik ni ada saling benci-membenci sehingga membawa kepada kemudaratan memutuskan silaturahim? Tak patut sama sekali. Sebab tu Nabi kata orang yang memutuskan silaturahim tidak akan dapat merasa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang membiarkan ahli keluarganya itu dalam keadaan susah, sedangkan dia sendiri dalam keadaan senang, dia sendiri dalam keadaan cukup sebe-sebenya, sedangkan dia ada ahli keluarga yang dalam keadaan kesusahan dan kelaparan, juga tak akan dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita kita menganggap mudah hubungan kekeluargaan ini, maka ia merupakan salah satu daripada perkara yang sangat penting. Maka habis itu bahagian pada membicarakan tentang adab kepada sekalian daripada saudara-saudara. Baik, kita masuk sedikit pelajaran yang seterusnya, iaitu pelajaran yang kelima, berkenaan dengan adab kepada kaum kerabat. Tadi dengan saudara mara, ini kaum kerabat. Siapa dia kaum kerabat? Yakni kaum kerabat, yakni kaum kerabat yang ahli keluarga yang terdekat. Sempurnanya Islam, yang mana Nabi kita SAW ini membawa agama yang syumul, agama yang sempurna, yang menjaga hak semua orang, menjaga hak semua hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar menjaga hak kepada Allah saja, tetapi menjaga hak sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada adab dan aturannya, ada peraturan dalam kehidupannya, supaya kita ni berada pada landasan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pelajaran yang kelima adalah adab kepada kaum kerabat. Kaum kerabat tadi yang kita nyatakan. Sayujianya ia perempuan ni, anak perempuan itu, kita ajarkan dia supaya apa? Ada rasa kasih dan hormatkan sekalian kaum kerabatnya. Kena ajar juga kepada anak perempuan ini supaya ada rasa kasih dan hormat. Kasih dan hormat akan sekalian kaum kerabatnya. Siapa kaum kerabatnya? Iaitu bapa-bapa saudara, emak-emak saudara, dan saudaranya, dan anak-anak mereka tu. Anak-anak mereka iaitu sepupu lah. Itu kaum kerabat. Bapa-bapa saudara, sama ada belah bapa kita ke ataupun belah mak kita. Mak-mak saudara-saudaranya, sama ada belah bapa kita ke ataupun belah mak kita. Dan anak-anak mereka itu daripada sepupu-sepupu kita. Kerana apa? Kerana iaitu kerabat ini, kerana iaitu kerabat pihak ibu bapanya. Kerana apa? Bapa-bapa saudara dan emak-emak saudara ni dan sepupu-sepupu ni, kerana mereka iaitu kerabat pihak ibu bapanya. Kerana mereka ni bapa saudara dan mak saudara ni ibarat daripada apa? Adik-beradik daripada belah bapa dan mak kita. Jadi mereka ada hubungan yang rapat dengan siapa? Bapa kita. Ada hubungan dengan rapat dengan siapa? Dengan mak kita. Kerana tu bapa saudara yang ada hubungan dengan bapa kita dianggap sebagai mahram kita. Tak batal sembahyang. Kenapa? Mahram. Begitu juga dengan bapa saudara yang ada hubungan dengan mak kita. Itu lain daripada kita kata bapa saudara sabit. Itu lain. Yang ni mana mak saudara kita kahwin dengan orang lain. Jadi tu bapa saudara juga, tapi bapa saudara sabit. Dia tidak memiliki ikatan yang kuat, melainkan sabit kerana perkahwinan. Dengan dia tu bukan mahram kita lah, tak boleh sentuh dan sebagainya. Tetapi kalau bapa yang disebut adik-beradik kepada bapa kita, dan adik-beradik dengan mak kita, ataupun mak saudara yang adik-beradik dengan ayah kita, ataupun adik-beradik dengan mak kita, tu ada ikatan yang kuat. Kenapa? Kerana mereka tu kerabat. Dan mereka itulah yang kasih dan sukakan kesenangan, ketinggian dan keluasan hidupnya. Dan mereka itulah saudara-saudara itulah, kaum kerabat daripada ibu bapa kita tu yang kasih dan sukakan kepada kesenangan, ketinggian dan keluasan hidup. Jadi mereka suka kepada perkara-perkara yang membahagiakan dalam kehidupan mereka.
Mereka suka untuk hidup dalam keadaan senang. Kemudian ada kedudukan, kemudian ada keluasan rezeki dalam kehidupan mereka. Kerana itu kita kena letakkan rasa kasih dan sayang kepada mereka. Yang kedua, hendaklah ia anak perempuan ni diajar supaya apa? Melawat kesakitan mereka itu dan bertanya akan yang gaibnya. Ini di antara adab kita dengan ahli keluarga. Yang ni ahli keluarga belah bapa saudara dan mak saudara tadi, adabnya apa? Bila mereka sakit pergi ziarah. Itu di antara adabnya. Terutama bila setelah kematian ibu bapa kita, maka kitalah yang menjadi penyambung kepada ahli keluarga yang tinggal. Jadi apabila mereka sakit pergi berziarah. Dan apabila mereka tidak ada ni, gaibnya tu hilang tak ke mana ke, pergi tanya. Ke mana pergi, lama tak nampak. Apa pekerjaan buat, kena tanyalah keadaannya. Dan menyukakan kesukaan mereka itu dan bersama duka pada kedukaannya. Ini termasuk adab. Apabila mereka meraihkan sesuatu yang mereka suka, kita pun kena suka. Dan apabila mereka ini berduka pada satu-satu keadaan duka, maka kita pun kena turut berduka. Umpama contoh, mereka suka dengan sebab terima pekerjaan ke, ataupun suka dengan sebab adanya perkahwinan, dapat menantu dan sebagainya, kita kena raikanlah. Tetapi kalau datang kepada kedukaan seumpama kematian dan sebagainya, kita pun kena turut berdukalah, kena mengucapkan takziah. Ini di antara adab. Adab kita bersaudara, adab kita dengan ahli keluarga. Jangan dibiarkan. Jadi nak tunjuk di sini maksudnya apa? Kita kena saling bertanya khabar kepada ahli keluarga kita, walaupun bukan daripada kalangan adik-beradik. Terutama kepada bapa saudara dan mak saudara kita. Tujuan untuk apa ni? Supaya dapat sentiasa kita berhubung, bertanya khabar di antara satu sama lain. Baik. Dan yang seterusnya, hendaklah ia anak perempuan itu bersungguh-sungguh mengerjakan tiap-tiap pekerjaan yang disuruh kaum kerabatnya dengan seberapa yang boleh. Seandainya ada daripada kaum kerabat kita mengharapkan pertolongan daripada kita, maka berikanlah pertolongan yang semampu kita. Kalau kita tak mampu, maka khabarkan dengan baik kita tak mampu nak tunaikan. Kalau kita mampu, maka buatlah dengan sehabis baik. Jangan kita buat cakdu, buat lebih kurang, macam nak tak nak, ataupun buat dengan terpaksa. Jangan. Kerana apa? Akan mendatangkan rasa duka cita di hati siapa? Ahli keluarga kita. Faham? Jadi maknanya kita pun jangan bersikap sombong lah. Janganlah sentiasa menolak permohonan. Kalau kita boleh bantu, maka bantu. Kalau kita termasuk daripada kalangan orang yang diberikan kemudahan dan kesenangan tu, mana kita kena bantulah. Kalau tak boleh bantu, maka kita kata tak boleh bantu. Kalau boleh bantu, bantulah dengan sesungguhnya, dengan sebaik mungkin yang kita boleh lakukan. Baik. Dan yang seterusnya, hendaklah ia anak perempuan inilah melakukan kepada kerabat-kerabatnya yang tua seperti melakukan kepada ibu bapanya nisbah hormat dan beradab. Seperti mana kita berkelakuan baik kepada ibu bapa kita, begitu jugalah kita dituntut ni, terutama yang perempuan, supaya berkelakuan baik, supaya hormat kepada kerabat-kerabatnya yang tua daripada bapa saudaranya dan emak saudaranya yang lebih tua. Seperti mana kita melayani kedua ibu bapa kita dengan sebaik-baik layanan, dengan kerabat kita yang lebih tua, yang ni bapa saudara kita dan mak saudara pun kena layan macam tu lah. Kena layan macam tu juga. Sama ada pada perkataan, pertuturan kita, jangan cakap lebih kurang, jangan kita cakap kasar, dan tingkah laku serta perbuatan. Jangan buat perkara-perkara yang menyalahi akan adab. Ni kita kena ajar ni, daripada kecil anak tu kena ajar. Kalau tak, nanti dia hanya ingat adab itu hanya kepada ibu bapa dia. Sebab tu setengah daripada anak-anak ni bila pergi rumah orang, dia tak anggap macam rumah dia dah. Dia punya lopak sana lopak sini, sebab dia tak letakkan rasa hormat lah tu. Sebab tu kita kena ajar. Seperti mana dia hormat kepada kita, kita kena ajar supaya dia hormat kepada orang lain juga, terutama saudara-saudara. Dan kerabat-kerabat seperti saudara-saudaranya. Dan disuruh juga kepada kita ni yang perempuan lah, melayani kerabat-kerabat yang muda. Kerabat-kerabat yang muda ni seumpama siapa? Seumpama sepupu lah.
Pupu ataupun mak saudara dan bapa saudara yang sebaya. Yang sama baya. Ataupun sepupu. Seperti saudara-saudaranya, seperti mana kita berbuat baik kepada saudara kita. Seperti mana adat yang dikhabarkan tadi lah. Sama je. Sama je. Cuma nisbah pergaulan tu lah. Mungkin kena ada jarak sedikit. Kalau kita kata seumpama dengan sepupu, mesti kena ada ikhtilat. Tak boleh kita nak bercampur di antara lelaki dan perempuan. Tetapi dalam keadaan beradab, bertutur kata dan tingkah laku, kena buat sama. Kena berikan hak mereka dan kena hormat mereka seperti mana kita lakukan terhadap saudara-saudara kita. Supaya apa ni? Supaya kasihlah mereka itu akan dia, supaya ada rasa sayang, supaya ada rasa kasih, dan supaya terpaut hati mereka itu kepada dia, yakni kepada anak perempuan tu. Supaya keelokannya ni menjadi tauladan dan menjadi contoh kepada saudara-saudaranya dan kaum kerabat yang lain. Itu tujuannya. Itu di antara adab lah kepada kaum kerabat. Walaupun sedikit, tapi rasanya ini satu perkara yang banyak kita tinggalkan. Adab anak perempuan yang perlu kita ajar. Terutama yang paling penting sekali, waktu dia semakin membesar, ajarkan kepada anak perempuan ni adab ikhtilat, yakni adab pergaulan. Itu penting sekali. Dengan siapa dia boleh salam, dengan siapa dia tak boleh salam, dengan siapa dia boleh duduk, dengan siapa dia tak boleh duduk, dengan siapa dia boleh buka aurat, dengan siapa dia tak boleh buka aurat. Ini kita kena ajar. Kena ajar kepada anak-anak perempuan kita, supaya apa? Dia tak bebas dalam pergaulan. Kerana bila dah setengah daripada kita, bila nama kerabat ni kita anggap semua sama. Sampai kan ada ketika sepupu dengan sepupu pun boleh duk gaul sama, boleh duk salam sama, boleh duk gurau gelak dan sebagainya, ataupun bersentuhan dan sebagainya. Ini satu benda yang salah. Termasuk adat yang tidak molek. Salahnya kenapa? Salahnya kerana kita tak ajar daripada awal lah siapa yang boleh dia berhubung, siapa yang dia tak boleh berhubung. Terutama kita lihat ni, berlakunya bila kebanyakan perkara ni bila datangnya hari raya. Bila hari raya ni dah macam-macam lah. Orang ni salam dengan orang ni, orang ni salam dengan ni. Kenapa? Kerana mereka tak tahu benda tu boleh dan tak boleh. Jadi kita kena ajarkan. Kita kena ajarkan kepada anak-anak kita sejak daripada kecil lagi, supaya mereka tahu tentang adab-adab yang mereka perlu lakukan. Jadi adab yang paling utama sekali adalah adab menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anak perempuan tu dididik dengan sebaik-baik didikan, diajar dengan sebaik-baik keadaan, iaitu ajar kepada mereka tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka adab yang lain tu akan menyusul. Yang lain tu akan mudah untuk diamalkan. Bila dia berpegang dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah sedaripada kecil diajarkan tentang menutup aurat, sedaripada kecil kita mengajarkan cara bertutur, daripada kecil kita ajarkan cara untuk bergaul, daripada kecil kita ajarkan untuk berbagai-bagai cara lagi yang membetuli dan menepati akan hukum syarak. InsyaAllah bila besar tu ada sifat malu dalam diri dia. Sifat malu ni lah yang bagus, yang baik, yang perlu ada pada orang perempuan. Kerana itu sebahagian daripada ulama mereka menyatakan malu pada lelaki itu baik, tetapi malu pada seorang perempuan itu terlebih baik. Terlebih baik jika seorang perempuan itu ada sifat malu. Kerana malu itulah pakaian yang paling berharga bagi orang perempuan. Jadi nak membentuk malu ni, ajarkanlah kepada mereka tentang ilmu adab. Tanpa adab, maka malu itu tidak akan ada. Ramai orang yang berpendidikan tinggi, ramai orang yang berpelajaran tinggi, ramai orang yang mendapat kejayaan dalam kehidupan keduniaannya, tetapi apabila dia tidak ada sifat malu, hilanglah adab kemuliaan dia sebagai seorang perempuan yang kedudukannya itu mulia di sisi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini cukup dulu untuk malam ini kuliah kita, dan insya-Allah kita akan sambung lagi pada malam esok pada membicarakan tentang pelajaran yang keenam, iaitu adab kepada jiran-jiran. Sebelum kita masuk nanti membicarakan tentang adab di dalam rumah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah sedikit perkongsian yang kita buat pada malam ini akan dapat memberikan kebaikan kepada kita, akan dapat memberikan kefahaman kepada kita bagaimana nak menyempurnakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sedikit pesanan daripada saya, malam ni malam Jumaat, jangan kita sia-siakan dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Maka gunakanlah malam ini untuk memperbanyakkan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana mampu untuk bangun di malam hari, maka bangunlah malam ni untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan insya-Allah
kita akan beri ruang kepada soalan dulu terlebih dahulu. Kalau budak-budak tak apa ke bersalam yang ajnabi? Kalau peringkat budak-budak, boleh tak nak bersalam dengan ajnabi? Tengok pada peringkat budak tu setara mana budak dia. Baik. Bagi seorang perempuan, kanak-kanak perempuan yang sudah mumayyiz, kemudian dia ada kecenderungan, keinginan hatinya kepada orang lelaki, mana dia boleh tahu dah. Andai kata kalau lelaki tu dia tengok dia rasa suka, maka ketika tu perempuan ini tidak boleh, anak perempuan ini tidak boleh lagi didedahkan untuk bersalam dengan lelaki. Kenapa? Dia sudah ada keinginan, walaupun belum sampai umur akil baligh lagi. Contohnya kalau ada anak perempuan umur 10 tahun, tapi kita lihat kelakuan dia ni lain macam sikit. Dengan orang lelaki dia ada rasa suka, dia ada letak perasaan dengan orang ni, mana dia dah ada rasa keinginan untuk bersama dengan lelaki. Ketika ni sebagai ibu bapa, awal-awal lah sekat dia, jaga dia, supaya jangan bebas sangat. Kalau boleh waktu ni pun dah boleh suruh untuk tutup aurat, dan kena ajar kepada dia jangan bersalaman dengan lelaki-lelaki, jangan bersentuhan dengan lelaki. Bagi anak-anak lelaki pula begitu juga. Bila dia dah mula ada rangsangan terhadap orang perempuan, walaupun dia tu mumayyiz, tapi ketika dia sampai umur contoh 10 tahun, dia belum balik lagi, tapi dia ada kecenderungan dah nak dekat dengan perempuan, nak pegang tangan perempuan, kemudian ada rasa keinginan dan sebagainya, waktu tu pun tak boleh bagi dia untuk bersentuhan dengan perempuan yang ajnabi. Jadi ibu bapa ni kena sentiasa tengoklah keadaan anak tu macam mana. Kita boleh nampak perbezaan anak-anak kita ni daripada kecil, kecenderungan dia tu macam mana, perbezaan perubahan diri dia tu macam mana. Nanti kalau memang nyata dia tu dah ada rasa perasaan, nampak lelaki macam rasa malu dan sebagainya, tu baguslah cepat-cepat kita, maksudnya pelihara dia dan ajar dia tentang perkara yang berkaitan dengan apa yang wajib untuk dia tutup, siapa yang boleh dia bersalam dan siapa yang dia tak boleh bersalam. Okey. Okay, sampai situ dulu lah. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi pada kuliah yang lain. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa li'asami haqqika alaina wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.